Salam sejahtera. Hari ini kita lihat pula karangan BM UPSR. Jadi video ini khusus untuk pelajar UPSR. Okey. Dah jam 5, jam 4, jam 6 boleh tonton video ni. Okey. Alright. Apa khabar semua? Dalam MCO, PKP semua okey, sehat? Bagus. Terus jaga kesihatan. Okey, kita lihat hari ini UPSR ni saya nampak berdasarkan soalan tahun-tahun lepas, saya nampak dua jenis karangan sangat penting. Satu, karangan berformat surat rasmi, tidak rasmi, ucapan, syarahan, laporan, catatan, ini satu jenis. Satu lagi dia mesti minta pengalaman kamu. Okey, pengalaman kamu di suatu tempat, apa yang berlaku, rekodkan pengalaman kamu. Jadi format mesti ada, satu lagi ialah berkaitan dengan pengalaman. Jadi kita tengok soalan hari ini. Perhatikan soalan hari ini. Tulis sepucuk surat bagi mengajak kawan kamu menyertai pertandingan melukis poster untuk menghargai barisan hadapan COVID-19. Okey, saya ringkaskan soalan ni. Saya tak cukup tempat ni. Okey, saya ringkaskan soalan. Soalan apa? Sepucuk surat. Surat apa? Tidak rasmi lah. Soalan ni tidak rasmi. Okey, siapa yang tak tahu format tidak rasmi, hantarkan WhatsApp kepada saya akan hantarkan format satu muka surat, format surat rasmi dan tidak rasmi. Yang lebih penting untuk kamu UPSR ialah tidak rasmi. Surat yang dihantar kepada kawan-kawan, kepada ibu, kepada bapa, kepada abang, adik, surat yang biasalah. Okey. Alright. Tulis sepucuk surat bagi mengajak kawan kamu menyertai pertandingan. Okey, ini satu pertandingan. Pertandingan lukis apa? Lukis poster. Poster yang berkaitan dengan COVID-19. Walaupun COVID-19 ni tak akan keluar untuk UPSR, tak akan keluar, jangan bimbang. Saya bukan ramal soalan COVID akan keluar untuk UPSR, jangan bimbang. Tapi kerana ini isu semasa, jadi saya cuba gunakan. Kamu boleh dapat soalan pertandingan melukis poster tentang penghargaan terhadap alam sekitar or something else. Okay, so don't worry about COVID-19. It's not going to come out for you. Even for SPM, it will not come out. Okay, so don't worry about this. Hanya kerana masa ni COVID-19 kita ambil lah. Yang penting ialah kita mengajak kawan. Okey, apa yang ada dalam satu surat ni? Kita ambil daripada perkataan surat itu sendiri. Saya buat mnemonic daripada surat. Tengok S-U-R-A-T, surat. Okey, dalam satu surat ni biasanya ada apa? Nombor satu, kita ucapkan salam. Salam sejahtera. Kita ucapkan salam lah. Kalau kamu Islam boleh tulis, kamu pelajar Muslim boleh tulis Assalamualaikum dengan ejaan yang betul. Nak tahu ejaan betul, rujuk kamus. Hafal ejaan yang betul. Jangan bagi silap sebab ini benda pertama yang kamu nak tulis. Mula-mula tulis tak boleh salah ejaan. Okay? So serius semua ni. Hafal siap-siap. Assalamualaikum. Okay? Salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara bla bla bla. Okay? Akhir sekali dalam surat kita tulis apa? Kita tulis terima kasih. Biasanya kita tuliskan terima kasih saya ucapkan sehingga kita bertemu kembali dalam lembaran yang akan datang bla bla bla. Kamu tulis terima kasih lah. Terima kasih kamu ucapkan kepada siapa jua yang kamu tulis surat ini. Okay? You for what? You ni untuk apa? Surat ni kamu tulis untuk apa? Kamu tulis surat ni untuk siapa? Ada tak apa-apa yang berkaitan dengan bila? Contohnya, bila pertandingan ini akan diadakan? Siapa yang boleh mengambil bahagian dalam pertandingan ini? Bagaimana nak sertai pertandingan ini? Okey. Berapa? Jika ada bayaran, berapa bayaran? Ataupun berapa masa yang diberi kepada kamu? Okey. Apa, siapa, bila? Apa, siapa? Siapa saya tulis dua kali ya. Apa, siapa, bila, bagaimana, berapa, satu lagi apa? Apa, siapa, bila, di mana. Di sini sepatutnya di mana. Di mana pertandingan ini bakal diadakan. Okey? Di mana, bagaimana, berapa, dan satu lagi lah. Mengapa kita patut sertai pertandingan ini? Siapa jawab semua soalan ini? Soalan-soalan ini jika dijawab, surat jadi cukup lengkap. In the letter, you say what is happening, who is involved, when, where, how, and why you must participate in this pertandingan. If you can tell your friend, you sudah mula mengajak dia. Mengajak dia maknanya
menjemput dia, mengundang dia untuk ambil bahagian. That's interesting, right? Very important. Surat memang selalu soalan keluar macam ni ya. Saya merujuk soalan tahun-tahun lepas. Saya boleh tunjukkan buku ni kepada kamu. Okey, buku penulisan. Ini senjata nombor 1 kita dalam UPSR, malah PT3 SPM. Senjata nombor 1 ialah soalan sebenar UPSR. Soalan sebenar kita kena tengok. Kalau tidak, kita ramal yang bukan-bukan. Tak boleh. Setengah pelajar dia ramal soalan langsung tak ada standard UPSR. Terlalu tinggi ramalan dia. Terlalu tinggi dia tanya soalan kepada saya. Tak logik. Kamu tengok ni. Kamu tengok soalan tahun lepas, daripada situ kita ini mengajar ni saya ambil daripada sini. Saya ambil daripada sini tapi topik tu lain, ini saya tukar topik lain. Itu saja. Okey? Tapi kita kena ikut standard peperiksaan sebenar. Okey. Perhatikan kembali, apa soalan kita hari ini? Tulis sepucuk surat bagi mengajak kawan kamu menyertai pertandingan melukis poster untuk menghargai barisan hadapan COVID-19. Jadi saya kata, apabila kita nak jawab soalan ini, kita perlu menjawab soalan apa yang berlaku, siapa yang terlibat, bila pertandingan ini bakal diadakan, di mana, bagaimana, berapa, mengapa, semua ini mesti dijawab. Okey. R for what? R akan digunakan dalam kebanyakan surat ialah rasa. Rasa ni bermaksud perasaan. Okey, perasaan mesti wajib ada. Apa perasaan kamu? Gembira. Okey, gembira ni too simple lah. Too simple. Apa perkataan yang lebih hebat untuk gembira? You tell me. You tell me now. Gembira. What other words you have? You have words like girang. Saya berasa girang. Kegirangan. Saya berasa teruja. Kita berasa teruja dengan apa yang berlaku. Ataupun kita berasa cukup sedih dengan nasib yang melanda barisan hadapan. Kita sedih. Apa perkataan lain untuk sedih? Saya berasa pilu. Saya berasa hibah. Saya berasa terharu melihat doktor dan jururawat terpaksa menyabung nyawa setiap hari bagi menyelamatkan mangsa-mangsa yang dijangkiti penyakit COVID-19 ni. Jadi perasaan saja ni. Ni ingat perasaan saja you kena rekod sebab kebanyakan karangan kamu akan guna perkataan-perkataan ini. Tak boleh lari lah, perkataan-perkataan ini mesti digunakan. Tempat gembira boleh guna apa sekarang? Girang ataupun teruja. Sedih boleh guna perkataan apa? Saya berasa pilu. Saya berasa hibah, terharu. Ini perkataan yang tinggi untuk menunjukkan penguasaan BM kamu. Macam inilah kita angkat bahasa kita. Sampai tingkatan 5, this is the way. Okay, use better words. Replace your simple words with better words. That's all. Okay, dan perkataan-perkataan ini juga boleh keluar dalam pemahaman kamu. Soalan A, B, C, D. Kamu kena tahu yang perkataan yang paling sesuai. Okay, paling sesuai apa? Okay, A. Biasanya surat ni diberi tentang mengajak kawan untuk buat sesuatu, mengundang dia untuk datang ke rumah kamu ataupun buat sesuatu, mengajak. Biasanya kita nak mempengaruhi dia. Surat ditulis untuk mengajak dia buat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang baik atau tidak membuat sesuatu yang tidak baik. Itu saja. Biasanya kebanyakan surat macam itulah. Jadi kamu tulis surat mengajak kawan kamu untuk membaca. Contohnya kamu cadangkan buku-buku. Kamu cadangkan buku apa? Siapa penulis buku itu? Mengapa buku itu harus dibaca? Ini soalan yang sangat penting. Soalan seperti mengapa ni sangat penting. Whatever you tell your mother, your father, your teacher, they always ask you why. So you prepare your why. Kenapa kita kena masuk pertandingan ni? Tell me. I'm going to give you points. Kamu jot down the points. You akan tulis karangan, you hantar kepada saya. Siapa boleh hantar? Hanya pelajar yang berbayar boleh hantar. Pelajar yang ambil tuition melalui WhatsApp, just send me your karangan lengkap to 01966260557. Pelajar berbayar, tuition WhatsApp ni, dia boleh hantar karangan lengkap. Pelajar lain, kamu masih boleh message untuk dapatkan format karangan. Format no issue, it's free. Okay, you can send me, I'll send you format rasmi dan tidak rasmi. So that these two format kita habiskan minggu ni. Minggu ni kita settle 2 format penting. Okay. Sekarang kita lihat apa lagi. Terima kasih. Okay, kita juga menulis surat as for to share something. To share our experience, berkongsi pengalaman kamu,
melancong ke satu tempat yang cukup menarik. Okey, kongsikan pengalaman dengan kawan kamu dalam melalui satu surat juga boleh. Kongsi pengalaman kamu melawat satu tempat apa yang kamu lawat, siapa yang pergi, bila kamu pergi, di mana adanya tempat itu, bagaimana kamu sampai ke situ, berapa orang yang pergi, mengapa kamu pilih destinasi itu sebagai destinasi yang kamu lawat, kenapa. Jadi kena bagi alasan-alasan. Okey, alright. Seterusnya, terima kasih. Terima kasih. Share. Okey, di sini juga kita juga dalam surat kita selalu mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah. Okey, mengucapkan tahniah kerana kawan mencapai sesuatu kejayaan dan sebagainya. Jadi inilah yang perlu ada dalam satu surat. Look at the surat mesti ada semua ini. Okey, satu surat yang ditulis mesti ada tujuan mengapa surat itu ditulis. Siapa kamu mesti dinyatakan, bila, di mana, bagaimana, berapa dan mengapa, apa tujuan kamu, mengapa baiknya kita sertai pertandingan ini. Okey, kita teruskan dengan perbincangan bagi topik ini secara khusus. Kita lihat topik ini saja sekarang secara khusus. Apa alasan kamu nak ajak kawan kamu menyertai pertandingan ini? Satu, untuk meluahkan, untuk menunjukkan bakat. Untuk menunjukkan bakat dalam bidang lukisan. Satu. Dua, memanfaat. Tulis, semua ni kamu kena tulis. Saya tak ada tempat ni. Saya terus sebut, tulis. Satu, mengapa? I'm answering what? I'm answering why. I'm answering why. Remember, this in English is why, the most important question that most people will ask in your life, actually throughout your life. This is what people will ask you. Okay? This is what people ask in Malaysian government. Why I cannot go out? COVID-19, why I cannot go out? Or you go out, you die. Okay? Don't play. Jadi, why? Satu, saya kata apa? Untuk menunjukkan bakat dalam bidang lukisan. Satu. Menunjukkan bakat dalam bidang lukisan. Satu. Dua, memanfaatkan masa lapang. Sekarang tak ada sekolah, cuti kerana perintah kawalan pergerakan, PKP kita cuti, jadi kita memanfaatkan masa lapang. Tiga, menunjukkan penghargaan, ataupun kamu selalu dengar perkataan menghargai jasa dan pengorbanan. Siapa? Barisan Hadapan. Menghargai jasa dan pengorbanan Barisan Hadapan. Saya ulangi, nombor satu saya bagi mengapa? Untuk tunjukkan bakat kita dalam bidang lukisan. Satu. Dua, mengapa kita kena ambil bahagian? Untuk memanfaatkan masa lapang. Kita ada banyak masa senggang, kita manfaatkan. Tiga, untuk apa? Untuk menunjukkan penghargaan, menghargai jasa dan pengorbanan Barisan Hadapan. Okey? Satu lagi, kalau kita menang apa kita dapat? Kita dapat meningkatkan imej diri, imej sekolah, imej ibu bapa dan keluarga. Kalau kita menang dalam pertandingan ini, kamu boleh bagikan harapan kepada kawan kamu untuk dia turut serta dalam pertandingan ini. Okay, so this is what you're going to write. Surat. Salam sejahtera saya ucapkan. Ada satu pertandingan akan diadakan, pertandingan melukis akan diadakan. Semua tarikh tutup semua tu. Kamu pernah tengok kan pertandingan poster-poster yang diberi? Semua tu kamu kena nyatakan. Dan apa perasaan kamu tentang pertandingan ini? Kamu boleh kata saya berasa terharu, pilu dengan nasib yang melanda Barisan Hadapan. I want you to use these words. That's why I'm suggesting to you. And I don't want you to write gembira. You must replace with gira. I don't want you to write sedih. Ni gembira dan sedih ni perkataan yang rendah. Too common. You have to go to the next level. Okay? So replace with better words. And ajak your friend untuk menyertai dan nyatakan apakah komitmen kamu, apakah tugas kamu sendiri untuk memasuki pertandingan ini, dan kita sama-sama, bukan saja kita lukis poster, pada masa yang sama kita menunjukkan keprihatinan kita terhadap nasib yang melanda Barisan Hadapan kita. Okay, semua tahu siapa Barisan Hadapan? Barisan Hadapan ini doktor, jururawat, staf kesihatan, staf Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya harap kamu yakin kamu boleh buat soalan ini, sebab sekarang banyak maklumat. Everybody is talking about this. Sebab tu walaupun UPSR saya sanggup bagi soalan COVID-19. Okay, and I want you to get involved in this. This is the time. Okay, we will never go through this again in our life.
probably may not, we may not. Boleh faham? Jadi siapa nak format karangan, tak tahu tulis surat rasmi, tidak rasmi, terus hantar WhatsApp 0196662057. Pelajar yang tulis karangan, pelajar berbayar, hantar karangan melalui WhatsApp, saya cek karangan kamu. Ada kelemahan, saya nyatakan kelemahan kamu. Terutamanya banyak pelajar dia lemah, 1, dalam ejaan, 2, dia lemah dalam imbuhan, 3, tata bahasa out, 4, tak tahu guna peribahasa, 5, ayat tak lengkap, biasanya ayat tak lengkap, okey, ayat dia tulis ayat tunggal banyak, tak ada ayat majmuk, dia tak tahu menggunakan kata-kata hubung. Semua ni cadangan akan saya berikan berdasarkan jawapan yang kamu berikan. Jadi, cuba karangan ini, tulis sepucuk surat bagi mengajak kawan kamu menyertai pertandingan melukis poster untuk menghargai barisan hadapan COVID-19. Okay, so send me the WhatsApp. Thank you.